Hai Jungkit. Ying Hari An. Okay, baru 6 orang je. Jom kita dengar lagu dulu hari ni kita akan sambung tajuk hari tu. Kadar pertukaran asing kan. Cikgu dah terangkan sampai kita nak kira-kira macam mana kita nak kira kadar pertukaran asing semua. Hari ni kita sambung, kita cuba buat latihan dalam buku teks tu. Cikgu dah bagi tahu tu kan. Agak susah soalan itu, soalan kebat. So kita try buat kita tunggu dulu kawan awak yang lain. Sementara itu cikgu nak dengar lagu dululah. Cikgu dari pagi kelas ni, jom kita dengar lagu dulu. Lagu Pasal Duit. Farah tolong postkan apa? Link dekat grup kelas Farah. Jungkit ke siapa? Okay, panggil lagi yang lain. Baru 8 orang. Baik. Baru 9 orang.
Ha, okey. Dagu duit. Dah cakap dekat situ. Ada orang panggil duit, ada orang panggil dollar. Okey, so kita dah belajar minggu lepas. Okey, hai semua, 10 orang. Tak apa, kita on saja kelas dah makan semua? Dah makan belum? Chong Sen Mau, dah makan? Rachel, hai. Okey. So, kita teruskan Yang ini sebenarnya kita dah belajar bukan minggu lepas. Ayalah minggu lepas. Hari ni baru kelas pertama kita untuk minggu ni. Cihao belum makan. Okey, sama dengan cikgu belum makan juga. Tak apa Cihao 1 jam je hari ni. Sekejap Okey, ini adalah contoh-contoh duit shilling. Cikgu ulang balik yang minggu lepas Okey, ini dolar. Cikgu salah ejen ni. Dolar. Dolar. Okey, ini adalah bentuk rupa paras, bentuk duit dolar. Okey. 4. Tengok. Okey. Lagi apa? Rupiah. Okey, rupiah ni negara mana Lin Ying An? Rupiah negara mana Lin Ying An? Kita flashback balik. Ying An. Ying An. Ying An ada tak? Tak ada suara. Rachel? YN ada. Okey, negara mana ni rupiah? Duit negara mana Lin Yuan? Salah tak apa. Try. Lin Yuan. Dia ada dua, rupi dengan rupiah. Kalau rupiah ni negara mana ni? Dah ada dekat gambar ni. Negara mana Lin Yuan? Mana pergi Ying En? Miaru, tolong. Miaru. Miaru negara mana? Tak ada suara juga. Okey. Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau rupi? Rupi negara mana? Okey, bagus. India ingat tu. Okey, ini rupiah lah. Okey, antara mata-mata wang kita dah belajar dulu. So, ini yang tajuk di dalam tajuk akhir kita lah ni minggu depan memang kita boleh habis lah. Cikgu tak sabar untuk kita ulang kaji SPM awak Okey, yang kita dah belajar ialah 641. Kita dah belajar definisi. Kita dah belajar macam mana nak kira kadar pertukaran asing, ikut harga jualan dan harga belian. Okey. Yang nombor 4, 3, 4, 4, 5 ni, 3, 4, 5 ni esok. Esok cikgu masuk Yang ini kita boleh sekali jalan ini. Kita tengok esok boleh kita habiskan tak. So yang 64.1, 64.2 ini yang mengira ni kita tak sempat lagi nak buat latihan kebat So hari ni satu masa ni kita buat itu saja. Okey. Okey, jom kita tengok lagi. Ini adalah maksud kadar pertukaran asing. Lepas ni cikgu nak soal nak tengok awak faham tak? Ini yang minggu lepas punya. Sebelum kita pergi pada soalan Maksud pertukaran asing. Pertukaran asing bolehlah dimaksudkan sebagai mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. Pernahkah anda melihat mata wang negara Singapura, Thailand, Brunei dan Filipina? Tahukah anda bahawa mata wang negara-negara yang disebutkan di atas adalah pertukaran asing bagi Malaysia? Manakala ringgit Malaysia merupakan pertukaran asing bagi Singapura, Thailand, Brunei dan Filipina.
Setiap negara mempunyai mata wangnya sendiri. Mata wang negara kita dikenali sebagai Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia merupakan wang sah bagi kegunaan dalam negara Malaysia dan penggunaannya adalah seperti membeli belah, membuat simpanan, melabur dan melancong di dalam negara. Okey, dia ada sebut dekat sini, Ringgit Malaysia adalah merupakan wang sah dalam negara Malaysia. Siapa tahu apa maksud wang sah? Kenapa dia kata wang sah? Ini ulang kaji sekali tajuk tingkatan 4, bab 3, tajuk wang. wang Minggu diterima oleh umum. wang sah ialah apa Jongkit? Wang diterima oleh umum. Yes, bagus. Wang yang diterima umum. Maksudnya sah. Sah boleh guna. Okey, macam mana kita tahu kita nak tahu dia sah? Mesti semua orang terima dalam Malaysia. Kita pergilah dekat mana-mana negara pun dalam Malaysia, jika wang itu, jika benda itu, bukan wang jika benda itu diterima oleh umum, oleh orang ramai, maka dia dianggap sebagai wang yang sah. Okey, kita ada berapa jenis wang dalam Malaysia? 3. 3. Apa dia? Kertas, shilling dan cek. Okey, wang kertas, wang shilling dan cek. Cek itu dalam ekonomi dia panggil deposit semasa. Ingat ini dalam ekonomi kalau sebut saja deposit semasa terus awak ingat dekat kepala awak, itu adalah cek. So betul. Tiga-tiga ini, okey, wang kertas, wang shilling dengan cek, kalau kita pergi membuat pembelian, kita pergi kedai, adakah tiga-tiga jenis ini diterima oleh semua orang? Tak. Tak. Tak Okey, semesti. Tak semestinya. Okey, betul. Tak semestinya tu yang mana Cihau? Yang mana yang semua orang terima dan yang mana tak semestinya orang terima? Cek untuk bank. Cek untuk bank. Okey, cek untuk bank. Okey, maksudnya gini. Kalau cikgu nak pergi beli barang, contoh cikgu nak beli komputer, boleh tak cikgu nak bayar dengan cek? Tak boleh. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Kerana ini bank dunia sensitif. Okey. Memang bank cek itu dikeluarkan oleh bank, buku cek. Okey. Tapi cek itu juga merupakan sejenis wang. Kita dah cakap tadi, Jungkit dah cakap tadi, 3 jenis wang ialah wang kertas, duit shilling dan cek. Jadi cek itu kita boleh guna untuk membeli barang. Tetapi tidak semua orang terima cek sebagai alat pertukaran. Contoh, cikgu pergi kedai runcit nak beli roti, satu roti. Adakah tuan kedai runcit itu terima tak cek cikgu? Tak. Nak beli roti kan, takkan nak pakai cek. So, di sini menunjukkan cek itu adalah wang sah ke bukan wang sah? Wang bukan sah. Bukan wang sah. Itu maksudnya. Tapi dia adalah sejenis wang tak, Cihau? Adakah dia sejenis wang? Cek? Ya. Ya, pandai. Okey, nampak macam tu cara awak nak jawab kalau soalan kebat. Kenapa dia bukan wang sah? Sebab tak semua orang terima. Tak semua kedai terima. Kalau tuan kedai tu terima, ya baru kita dianggap dia sebagai wang sah. Tapi bila tak semua orang terima, dia tidak dianggap sebagai wang sah. So dalam tiga-tiga jenis ini, yang manakah wang sah? Kita ada 3 jenis wang, yang mana wang sah? Wang kertas dengan wang shilling. Yes, wang kertas, shilling kita panggil duit shilling. Tapi kalau awak tulis wang shilling pun kita terima. Okay, so maksudnya 2 itu adalah wang sah. Sebab kita pergi mana-mana kalau kita bayar pakai duit kertas, kita pakai duit shilling, semua orang terima. Tapi cek bukan.
Boleh Okey, kita teruskan. Kita tengok apa dia nak cakap. Bolehkah pelancong dari Amerika berbelanja di negara kita dengan menggunakan mata wang dolar Amerika? Jawabnya sudah tentu tidak. Okey. Tak boleh. Begitulah juga bagi penduduk Malaysia yang melancong ke Amerika Syarikat. Mereka tidak boleh berbelanja di Amerika dengan menggunakan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia perlu ditukarkan kepada dolar Amerika dahulu sebelum dapat dibelanjakan di Amerika. Okey, apa maksud pengurup wang ni? Dalam gambar ni. Pengurup wang, apa tu? RM50, RM50 pergi dekat pengurup wang. Lepas tu dapatlah ni wang apa ni? Wang apa ni? $2. Ni wang negara mana ni? Amerika. Amerika. Okey. Okey, bagus. So, ni cikgu nak tanya ni sebab dalam soalan selalu diguna perkataan-perkataan yang awak tak nak jumpa. Jadi cikgu nak awak tahu. So, apa maksud pengurup wang ni? Kita selalu sebut apa? Siapa tahu? Farah. Bank. Bank. Okey, pengurup wang ni boleh jadi bank dan satu lagi? Money trader. Money trader atau money changer. Ini kita panggil pengurup wang. Kita nak tukar duit, kita kena pergi dekat money trader tu atau kita boleh pergi bank. Dua tempat tu. Okay. Itu maksud pengurup wang. Jangan nanti tiba-tiba keluar soalan awak tak tahu apa pengurup wang ni. Tempat untuk kita tukar duit mata wang asing. Okay. Lihat pelancong Amerika itu tadi. Mereka pergi ke kaunter pengurup wang untuk menukar dolar kepada ringgit Malaysia. Setiap negara yang melaksanakan perdagangan antarabangsa akan memiliki mata wang negara lain. Tujuannya bagi melicinkan pelaksanaan perdagangan antarabangsa. Okey. So nampak memang setiap negara kena ada simpan duit mata wang asing. Untuk apa? Untuk melicinkan perdagangan antarabangsa. Okey. So next kita terus pergi kepada ini adalah maksud pertukaran asing. Ingat jangan cakap kalau soalan keluar apa maksud pertukaran asing? Duit tukar duit. Awak jawab. Tukar duit dengan duit lain. Tak nak macam tu. Betul maksud awak tu cikgu faham. Tapi dalam ekonomi konsep dia salah, kita tak boleh bagi markah. Jadi maksud pertukaran asing ialah mata wang negara lain yang dimiliki oleh sebuah negara. Kalau tak faham ayat ni, boleh tukar. Negara Malaysia memiliki mata wang negara lain. Boleh, awak bagi contoh negara kita je. Contoh, Malaysia memiliki baht. Malaysia memiliki dolar mereka. Jawab dalam contoh. Selamat. Okey, so ini kita dah ni Okey, so cikgu nak terus pergi kepada ni pun kita dah belajar minggu lepas. Cikgu nak terus pergi kepada pengiraan kadar pertukaran asing. Okey. Bila soalan tadi dia tanya apa maksud pertukaran asing. Sekarang bila ada perkataan kadar, ini kadar. Ada perkataan kadar ni. Bila sebut kadar, cikgu dah cakap mesti ada, awak belajar matematik mesti ada persamaan itu. Okey. Mata wang sesebuah negara dinyatakan dalam nilai mata wang asing. Itu maksud kadar. Clue dia ialah kadar. Ingat. Kalau soalan tanya apa maksud kadar pertukaran asing, mata wang sesebuah negara dinyatakan dalam nilai mata wang asing. Mata wang sesebuah negara, contoh kita kata mata wang RM. RM4. Dinyatakan dalam nilai mata wang US dollar. Okey.
US dollar sama dengan 1. Okay, ini maksudnya. Mesti ada persamaan. So awak translate ini dalam bentuk ayat. Satu markah. Boleh? Cikgu dah bagi clue di situ. Kalau kadar, ingat persamaan. Okey. Boleh sampai sini? Okey. Harga jual, harga belian. Ada siapa nak tolong ulang balik harga jual, harga beli? Bila masa kita nak guna harga jual, bila masa kita nak guna harga beli? Siapa nak try? Jocelyn? Jocelyn nak try? Jocelyn masuk tak kelas minggu lepas? Masuk. Jocelyn? Masuk. Okey, cuba terang cikgu bagi ayat dan ringkas je. Macam bila masa kita nak guna harga jual, bila masa kita nak guna harga beli? Jawab dalam contoh pun tak apa. Jocelyn boleh? Jocelyn? Ada orang lain nak tolong? Saya. Okey, Farah. Try Farah. Kalau harga jual Malaysia tukar duit asing Okey. Ada beli? kalau harga beli duit Malaysia, duit asing tukar duit Malaysia. Okey, betul. RM tukar mata wang asing, harga jual. Okey. Kalau duit asing nak dapat duit Malaysia, kita guna harga beli. Betul? Betul ke? Cikgu salah ke betul? Betul. Betul Nampak sini. Harga jual, harga bank atau menjual mata wang asing untuk dapat mata wang tempatan. Okey, mata wang asing untuk dapat mata wang tempatan. Nak dapat RM, kena guna harga jual. Sebagai contoh, pengusaha kilang di Kedah ingin membayar pengeksport di Australia. So RM nak kena tukar kepada asing, so guna mata wang, guna harga jualan. Okey. Betul Farah, bagus. Okey so mari kita tengok harga beli pula. Okey. Seorang pengusaha batik mempunyai lebihan yen Jepun. Ada duit asing tapi nak beli duit RM. So kena guna harga beli. Itu saja. Okay. Mari kita kira yang ini cikgu dah tunjuk tahu minggu lepas tu. So awak sepatutnya tak ada masalah yang ini. Sekarang kita nak terus fokus pada soalan ini. Latihan buku teks. Awak boleh refer buku teks. Kat sini pun cikgu ada tulis. Boleh tengok kat sini. So cikgu nak setiap orang try. Nampak ni soalan kebat semua ni. Ni ada gambar otak ni. Okay, kita cuba sama-sama. Cikgu pun cuba kat sini. Sekejap cikgu buat satu slide kosong. Okay. Cikgu nak awak pun cuba sekarang. Okay, kita tengok soalan A. Baca seorang. Ni nak apa ni soalan A ni? Cepat, cikgu tunjuk satu. Pasal awak buat yang lain. Baca soalan A. Rachel, baca Rachel. Rachel. Hai Rachel. Mic ada problem. Okay. Yingji. Lim Yingji. Cikgu tak pernah dengar suara Lim Yingji. Lim Yingji. Okay, cuba baca Yingji. Cepat. Hello. Hai. Baca cepat. Mana cikgu? Encik Mahmud. Ni. Encik Mahmud merupakan pemilik sebuah firma yang menjalankan perniagaan import. Firma beliau membeli barang
elektronik daripada kilang elektronik di Amerika Syarikat dan menjualkannya di pasaran tempatan. Okay. Dan soalan nak apa? Ni baca. Pada 11 Januari Pada 11 Januari 2017. 2017. 2017, Encik Ah, Mahmud perlu membayar USD 36,000 36,000 Yingji. 36,000 kepada kilang elektronik tersebut. Jadual Okey. kadar pertukaran asing di Malaysia pada tarikh tersebut menunjukkan harga seperti yang berikut. Okey. So, baca soalan dia. Sekiranya Encik Mahmud hanya mempunyai ringgit Malaysia sebanyak Ha. uh, se- 150,000. Pandai. Okey. Adakah nilai tersebut cukup untuk menjelaskan pembayaran di atas? Okey, thank you. Baru dengar suara Yingji. Okey, thank you. Jadi soalannya ialah tentang Encik Mahmud. Cik Mahmud ini dia menjalankan perniagaan import. Ini cikgu dah highlight kan perniagaan import. Firma beliau maksudnya dia punya syarikat beli barang daripada Amerika. Awak kena faham cerita dulu. Dan menjualkannya di pasaran tempatan. Maksudnya dia beli barang daripada Amerika dan nak jual dekat dalam Malaysia. Tempatan ni kat Malaysia lah. Dia nak jual dekat balik negara kita. Okey. Pada Januari 2017. Dia dah buat pembelian lah. Encik Mahmud ni tadi buat pembelian. Dia import. Dia import maksudnya dia beli. US dollar 36,000 kepada kilang elektronik tersebut. Maksudnya dia beli barang daripada Amerika dan dia kena bayar sebanyak US dollar 36,000. So kadar pertukaran asing di Malaysia. Okey. Pada tarikh tersebut, pada tahun 2017 itu, pada 11 Januari, menunjukkan harga seperti berikut. So, awak kena guna mana satu? Harga beli ke harga jual? Kalau tengok daripada soalan sini sekarang. Harga jual. Harga jual. Okey, sekarang ni, okey, kalau harga jual, RM nak tukar kepada harga asing, betul? Betul? Betul. Okey, kita tengok soalan Sekiranya Encik Mahmud, dia mempunyai ringgit Malaysia sebanyak 150,000. Adakah nilai tersebut cukup untuk menjelaskan pembayaran di atas? Dua benda awak kena buat sini. Sebab itu ada kebat ni Mula-mula kena kira, lepas tu kena bagi tahu. Adakah nilai tersebut cukup untuk membayar? Okey, pertama sekali kita kena tahu kita nak guna harga beli ke harga jual. Okey, jap cikgu nak tanya Jongkit. Jongkit rasa kita nak guna harga mana? Beli ke jual? Harga belian. Harga? Belian. Beli. Ya. Kenapa harga beli Jongkit? Kena guna wang tempatan tukar kepada wang asing. Wang tempatan kepada wang asing. Okey. Mari kita tengok betul tak wang tempatan RM kepada wang asing harga beli. Farah rasa? Farah? Ya. Harga beli ke harga jual Farah? Jual kot. Harga jual kot. Kenapa tak sama dengan Jongkit? Tak apa, kita tengok yang lain dulu.
Chong Sen Mau? Ya, cikgu. Okey, Sen Mau nak guna harga beli ke harga jual? Mana pergi? Mana Dia Chong dah Sen Mau? left. Dah left? Balik. Join balik. Ah, Ini tak salah. harga apa Sen Mau? Kita nak guna harga beli ke harga jual? Sen Mau? Harga jual. Harga jual. Okey. Jongkit. Kenapa Jongkit kata harga beli? Saya salah. Salah dah ke? Cikgu tak tahu salah betul lagi ni. Salah ingat saya. Okey. So kita maksudnya kat sini. Encik Mahmud dia ada duit apa? Dia ada ringgit Malaysia kan? Ya, Betul? Dia ada ringgit Malaysia ni. Dia kata Encik Mahmud mempunyai ringgit Malaysia. Jadi sekarang Encik Mahmud kena bayar dalam US dollar. Betul? Jadi kita buat macam tu Mula-mula awak cakap. Okey, Encik Mahmud. Encik Mahmud ada RM 150,000. So Encik Mahmud kena bayar dalam US dollar. Berapa ribu? Bacakan cikgu tadi. 36. Dia kena bayar 36,000. 36,000. So kita nampak dekat sini kita nampak kat sini RM ke US. So kita guna harga apa tadi Jungkit? Kita guna harga Jual. Ya, harga jual. Okey. Jadi barulah kita ambil tadi kat sini persamaan dia, tulis persamaan dia. Mula-mula kita kira dia kena bayar berapa, sepatutnya dia kena bayar berapa. Dia kena bayar 36,000 sedangkan dia ada 150,000. So cukup tak duit dia tu? Okey. Jadi kita tulis persamaan dia US dollar 1. 1 ini untuk dolar Amerika. Sebab ni tengok mata wang unit 1. Okey, dan kita guna harga belian tadi. Kita guna harga ini. Okey, jadi kita buat persamaan 4.4730. Okey. US. Aduh, cikgu tulis. Susah tau nak tulis pakai pen ni. US dollar 1 sama dengan RM. Berapa tadi sebut cikgu? Harga beli? Harga beli ke harga jual tadi? Cikgu pun dah Jual. salah. Harga jual. Okey. Salah ni. Ya Rabbi. Dah kenapa pula? Okey. Kita guna harga jual Okay, kita guna harga jual ni. Okey, 4.4 berapa tadi? 1 US dollar sama dengan RM 4.4. Baca Farah, berapa Farah? 4.4? 770. 770. So kita kena guna persamaan ini untuk mengira. Okey, sekarang cuba kira. Cikgu bagi masa, siapa dah siap kira? Dia ada berapa tadi? 150,000. Cuba kira berapa dia kena bayar tadi berapa? 36,000 US dollar. So berapa yang diperlukan dalam RM?
Okey, Cik Hao dah kira dah. Itu dalam RM ke apa Cik Hao? Cik Hao? Dalam US dollar? Macam mana Cik Hao kira? Cik Hao voice, cikgu tulis. Bukan 150,000 bahagi 4,4770. 150,000 dia ada 150,000 bahagi dengan, okey cikgu tulis sini dulu. Simau kata 150,000 bahagi 4,4770. kenapa Simau buat macam ni? Bukan Bukan macam ni. Okey, kita tengok 4,770 sama dengan US dollar 1. Okey. Kita translate apa yang saya mau cakap Sekarang Encik Mahmud ada 150,000. Jadi Cik Mahmud, ini cikgu tunjuk step by step matematik 4,770 darab US dollar 1. Dalam exam biasakan buat macam ni sebab ini markah. Okey, dapat berapa ni saya mau? Ni RM 33,504,58. 4.58. Betul? Cikgu tulis ni? Ya. 33,504.58. Ini US dollar ke RM? Yes, US dollar. Jadi dengan harga, bukan dengan harga, dengan wang yang Cik Mahmud ada ni 150,000 bila kita tukar dalam US dollar, Cik Mahmud hanya ada sebanyak ini. Sedangkan, okey, awak dah tunjuk pengiraan ni. Ini sebagai bukti. Sedangkan soalan cakap dia sepatutnya kena bayar berapa dekat US? 36,000. 36,000 ini. So, soalan tanya next. Adakah nilai tersebut cukup? Tidak. So, kena jawab kat sini tidak cukup. Kenapa tak cukup? Mana bukti? Satu markah. Tidak cukup. Adakah nilai tersebut cukup untuk menjelaskan pembayaran di atas? Tidak cukup. Takkan awak nak jawab tidak cukup sahaja macam tu? Kena huraikan. Okey, buktikan tidak cukup dengan pengiraan awak ini. Berapa banyak dia tak cukup? Faham tak maksud cikgu? Cuba jawab begitu. Tidak cukup kerana, buatlah macam kita cakap tadi. Encik Mahmud ada 150,000. Lepas tu awak tunjukkan pengiraan ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti. Okey. So berapa yang dia tak cukup lagi? Cik Hao, berapa dia tak cukup? RM2,495.42. Satu-satu Farah sebut. 249. 249. 5.42. 0.42. RM ke USD? US. Okay, US dollar. So dapat pada mana ni? Dapat daripada mana nilai ni? Tolak. Ya, apa hal cikgu nasihatkan bukan nasihatkan lah, tulislah. Tulis yang apa awak dapat ni, ini satu markah lagi, lepas tu tunjukkan iaitu daripada mana ini, tolakkan 36, tolak dengan 33,504. Ini semua markah ni. Satu markah lagi. Faham tak?
Boleh? Boleh. Ada soalan sampai sini? Semua boleh? Okay, Next. Siapa nak try? B? Oh, kita dah jawab lah B, betul tak? Berapakah jumlah mata wang dalam ringgit Malaysia pula? Dia suruh awak buat dalam ringgit Malaysia pula. Berapakah jumlah mata wang dalam ringgit Malaysia yang diperlukan oleh Encik Mahmud untuk menjelaskan pembayarannya? Apa maksud soalan ni? Tukar Siapa boleh? Ya, Farah. tukar yang tak duit yang US yang tak cukup tu kepada ringgit. Ya. Sekarang kita dah tahu yang tak cukup ini dalam US dollar. Sebab itu sangat penting tulis kat depan ni. US dollar ke RM. Kita dah dapat tadi kan US dollar ni. Ni yang tak cukup Ni yang tak cukup. So ini dalam US dollar. Sedangkan soalan kata yang tak cukup tadi dia nak tanya dalam ringgit Malaysia pula. Yang diperlukan oleh Encik Mahmud. So sekarang kita nak guna persamaan yang mana? Kita Harga nak beli. guna harga beli ke harga jual? Harga beli. Kenapa pula harga beli? Sebab nak tukar duit Malaysia. Nak tukar? Duit US kepada ringgit. Ya, duit asing kepada duit Malaysia. So, kita kira balik. Nampak tak? Dia bermain pusing-pusing macam tu saja. Awak jangan takut. Tak ada apa pun sebenarnya. Cuma ini memang kena ada kemahiran matematik. Okey, biarlah situ. Okey, kita kira sekarang. Buat dulu persamaan. US dollar 1 sama dengan, sebab kita nak guna harga beli. Okay, kita nak guna harga beli. US dollar 1. Tulis nama mata wang dulu baru angka. Jangan tulis 1 US dollar. US dollar 1 sama dengan RM 4.4730. So tadi dia ada berapa US dollar tadi? Bacakan balik cikgu. US dollar yang dia kurang tadi. Sebutkan cikgu. 2495. 2495.42. 42. So sama dengan berapa RM? Okey, kira sekarang. Dah dapat? RM55789. Okey, Cihau tulis. Okey, sekejap. Kita tengok betul tak? Kita buat macam ni buat macam matematik ni. US. Cihau, baru. Hati-hati dengan RM dan US dollar. Kadang-kadang awak jawab betul, tulis depan salah, tak dapat markah. Okey. 2495.42 bahagi dengan US dollar 1 darab RM 4.4730. Tak sama dengan Cihau? Sama, tak sama? Farah? Kenapa tak sama dengan Cihau ni? Jawapan? Yang mana satu betul? Tak tahu. Cihau cuba sekali lagi. Jungkit dapat berapa? Jocelyn, kira tak? Sama dengan Farah. Jungkit sama dengan Farah. Semau? Yingji? Sama. Yingji?
Okey, Cik Hao, cuba kira lagi sekali. Okey, jom cikgu kira pula. Betul tak? Tanta cikgu sama dengan Cik Hao ke? Sekejap 2, 4, 2, 4, 9, 5. Hati-hati tekan kalkulator ya. Ramai calon bukan salah apa, salah tekan kalkulator. 4, 4, 7, 3, 0. Jawapannya ialah 1, 1, 1, 6, 2, 0, 1. Okey, ambil 2 titik perpuluhan saja pun cukup. So ini jawapan dia dalam RM ke dalam US? RM. Macam mana nak tahu? Inilah cikgu bagi teknik supaya nak mengelakkan awak daripada tersilap. Cikgu dah cakap tadi, US dollar bahagi US dollar. So potong US dollar ni. Jadi jawapan mesti RM sahaja. Okay. Inilah cara nak menyemak. Kita nak mengelakkan daripada tersilap. Kalau yang macam ni tadi, RM bahagi dengan RM. Jadi jawapan mesti dalam US dollar. Ini teknik lah. So inilah jawapan dia. Maksudnya Encik Mahmud tadi, dia perlu 11,162 ringgit dalam RM untuk cover lagi yang dia tak cukup tadi. Boleh tak? Boleh faham ni? Senang je kan? Ada soalan? Tak ada. Okey. Jom teruskan kepada soalan 2. Okey, semua orang try. Lepas ni kita compare jawapan betul sama ke tak. Semua cuba Pada 3 Februari. Nampak tak? Tarikh-tarikh yang diberi itu penting bukan dia saja-saja bagi. Sambungan cerita ni. Kilang elektronik di Amerika memberitahu Encik Mahmud bahawa jumlah pembayarannya pada 11 Januari telah tersilap kira. Pula dah tersilap kira. Bukan awak silap kira, yang tadi betul dah jawapan awak. Ini cerita dia lah, dia tersilap kira. Kilang tersebut kemudian memulangkan US dollar 10,000 kepada beliau. Encik Mahmud memerlukan ringgit Malaysia pada masa itu. Lalu menukarkan pulangan wang tersebut. Fahamkan cerita dulu ni. Okey, jadi ceritanya dekat sini. Cik Mahmud dapat balik duit, betul tak? Cik Mahmud, dia dapat duit US dollar. Tapi Cik Mahmud perlukan ringgit Malaysia pada masa itu. Jadi apa nak buat? Cik Mahmud pergi tukar. Pergi tukarkan wang tersebut. Okey, ikut dia punya kadar pertukaran. Kadar pertukaran sudah berubah. Cikgu cakap kan hari-hari pun kadar pertukaran berubah. So soalannya, berapakah jumlah mata wang dalam ringgit Malaysia yang diterima oleh Encik Mahmud? Aduh, senangnya. Siapa nak try? Siapa nak cuba terangkan? C. Cepat. Kita ada 10 minit lagi. Boleh habis ni. Jawapan dia 44,250. Okey. Macam mana cara Farah buat tu? Kita nak Duit guna harga US beli ke harga jual? Nak guna harga beli ke harga jual, Farah? harga beli. Harga beli. Kenapa, Farah? Sebab dia nak tukar duit asing kepada duit ringgit. Okey. Cik Mahmud sekarang ada dalam tangan dia duit asing, betul? Betul. So sekarang Cik Mahmud nak tukar kepada duit tempatan. Betul, Farah? Betul. Okey, so kita pun buatlah C ini. So C. Apa-apa hal salin dulu dia punya persamaan. Kita guna harga apa tadi Farah cakap? Harga belian.
Okey, US dollar sama dengan berapa RM Farah sebut? 4.4250. 4.4250. So awak tulis yang ini pun dah dapat 1 markah. Okay. Jadi sekarang berapa US dollar Cik Mahmud ada? US dollar 10,000. So berapakah jawapan dalam RM? Buat saja macam biasa. Tu cikgu cakap tak susah pun. Bagi US dollar 1. Jangan tekan kalkulator dulu. Buat ini dulu. Cikgu sure mesti ramai yang terus tekan kalkulator. Lepas tu lupa nak tulis ni. Lepas tu markah dapat 1 je. Okey, dapat berapa Farah sebut? 44,250. Ada point? Tak ada. Tak ada. Okey. Dalam RM ke US? RM. RM. Okey, nampak US dollar potong US. Okey. Boleh semua dapat sama tak? Semua dapat sama? Jocelyn dapat? Ying An? Dapat. Dapat. Okey. So next B. Encik Mahmud mengalami keuntungan atau kerugian dalam proses pertukaran mata wang asing ini. Kebat ni. Dia tanya, adakah Encik Mahmud rugi ke untung dalam proses pertukaran mata wang asing ini? Rugi ke untung? Siapa nak try? Jongkit nak try? Kena gunakan semua maklumat yang soalan bagi ni. Rugi ke? Tadi kita kata dia dapat balik duit dia 10,000 kan? US dollar 10,000 ni. Sebab padahal hari tu ialah 11 Januari ni, dia dah bayar kepada US. Tiba-tiba US kata, oh terlebih lah, silap lah, terlebih bayar. Memanglah dia dapat duit balik. Okey. Tapi, adakah bila dia dapat duit balik ni, dia tukar semula kepada wang RM, adakah pada masa pertukaran ini dia rugi ke dia untung? Untung atau rugi? Jongkit cakap apa? Rugi yang Jongkit? Ya, rugi sebenarnya 40. Macam mana Jongkit kata dia rugi? Dekat mana Jongkit tengok dia rugi? Saya kira itu USD tukar kepada wang asing dengan harga jualan. Dengan harga jualan. Jualan. Ya, itu satu cara. Maksudnya bila harga beli dengan harga jual tu kita tengok apa bezanya. Jadi kat situ kita nampak lebih ke atau kurang. Atau ada tak satu cara lagi? Kalau kita tengok dulu, tengok ni, harga 4.477. Okey, sekarang bila dia tukar balik dengan harga 4.425. Siapa untung dekat sini? Amerika untung. So Malaysia rugi. Okey. Tengok dulu dia jual, masa dia nak beli, nak bayar kepada Amerika guna harga 4.477. Maksudnya banyak dalam RM kena bayar. Tapi bila nak tukar balik dia yang dapat lebihan tadi 10,000, kita guna harga belian. Maksudnya dah sikit 4.425. Jadi dalam RM sikit lah. Jadi rugi sebenarnya Encik Mahmud tadi. Okey, yang Jongkit cakap tadi kita try tengok. Okey, Jongkit sebutkan Jongkit macam mana Jongkit kira tadi? Kita kata Encik Mahmud rugi. Takkan nak jawab rugi saja? Satu markah. USD 10,000 darab 4.4290 ringgit dan dolar Harga jual. 4.4250.
Okey, yang ini dapat berapa? Yang ni dapat berapa? 44,290. Satu-satu jongkit siapa? 5? 44. 4-4? Tak ada 5 juga. Tak ada 5. Okey, 4-4. 290 Ini dalam? ringgit. Okey. Ini kalau guna harga jual. Sedangkan tadi dia kena tukar, dia kena guna harga beli. Betul ini kan? Ni kena guna harga beli. Sebab dia nak tukar duit asing kepada duit RM. So, kat mana rugi tu? Jongkit? Selepas tolak dapat 40 ringgit. Tolak dekat mana? 44,290. 250 tolak 44,290. Macam tu? Ya, So, dapat berapa? Dia rugi berapa? negatif 40. 40 RM. Yang lain semua setuju macam tu? Setuju ke Farah? Setuju. Rachel? Rachel? Okay. So kita kena compare macam tu maksudnya dengan harga beli, harga jual. Kalau katalah awak tak tahu tau nak jawab macam mana, kenapa soalan ada bagi harga beli, harga jual? Mesti kita kena guna. Kenapa dia bagi tarikh? Mesti ada guna dia. Semua apa yang ada dalam soalan tolong guna. Kalau awak tak guna, something wrong lah mesti dengan jawapan awak. Macam tu. Okey, jom kita teruskan. Berapakah nilai keuntungan? Okey, kita dah jawab tadi sebenarnya. D ni, okey. Ini sebagai aktiviti. Kalau dalam soalan kebat, dia tak adalah sampai D, E, A, F ni tak ada. Dia A, B, C saja. Ni cuma aktiviti kita lah nak buat macam mana. Okey, berapakah nilai keuntung atau kerugian tadi? Kita dah jawab. Okey, F. Ini kebat. Sekiranya Encik Mahmud tidak menukarkan US dollars tersebut dan menyimpannya sehingga hari ini. Wow, sehingga hari ini. Adakah tindakan tersebut suatu tindakan yang bijak? Ini adalah pendapat awak sendiri. Soalan macam ni biasa ditanya kebat. So awak boleh bagi pendapat awak tetapi masih lagi based on logik dia. Okey, macam mana nak jawab ni? Sekiranya Encik Mahmud tak tukar. So maksudnya Encik Mahmud simpan duit 10,000 ni. Daripada tarikh berapa ni? 3 Februari ni dia dapat balik duit dia. 2017. Sampai hari ini ni bila? Sampai hari ini bila? Hari ni. Hari ni. Kita ambil tahun lah. Tahun 2021. Okey. Dulu pertukaran dia ialah 4.12 US dollar, 4.4250 dengan 4. Okey. Macam mana awak nak tahu kadar pertukaran hari ini? Macam mana nak jawab? Siapa ada idea? Anggarkan. Pandai. Kita anggarkan. Okey. Awak nak anggarkan apa? Naik ke turun? Naik. Okey. Naik saja? Dengan turun. Dua-dua. Yes. Pandai. Itulah kebat. Itulah kebat. Ya, inilah kebat ni gambar otak ni. So awak kena buat andaian awak sendiri, pendapat awak sendiri. Jika Encik Mahmud tukar, Encik Mahmud simpan duit dia sehingga hari ini, adakah tindakannya yang bijak? Okey, awak pun cakap nak tahu bijak tak bijak, kita kena tengok kepada kadar pertukaran. Okey, awak dah tahu dia ada US dollar, duit asing nak tukar kepada duit RM. So kita mesti guna harga belian. Okay, ni kita kena tengok tarikh ni. So awak kena guna harga belian. Jadi awak kena buat anggaran atau andaian sendiri.
Awak kata apa? Jika harga naik, jika harga turun. Jadi dari situ awak boleh katakan Encik Mahmud ni bijak ke tak. Faham tak maksud cikgu? Faham? Faham tak? Faham. Okey, jadi kat sini kan awak pun buatlah satu lagi. Okey, Encik Mahmud menyimpan duit dia. Okey, Encik Mahmud simpan US $10,000. So kita dah siap-siap tulis kadar pertukaran yang asal itu adalah US $1 sama dengan RM. Kita kena ambil harga belian berapa tadi? Pada tahun 2017, 4.4290. Berapa? 4.4250. So awak kata andaikan. Okay, andaikan nilai RM jatuh. Lepas tu awak andaikan nilai. Jadi dekat sini dia menanya, kalau soalan kebat ni dia nak tengok awak menganalisis. Awak kena awak pandai analisis. Awak pandai berfikir di luar kotak. Jika berlaku ini macam mana? Jika berlaku ini macam mana? Okey, nilai RM jatuh, nilai RM naik ni sebenarnya cikgu nak ajar ni lah next topik. Tapi cikgu dah cakap kalau macam mana nak tahu nilai duit kita jatuh jika angka dekat sini lebih besar, terbalik. Okey, jadi awak boleh katakan nilai RM jatuh ni bila US $1. Ambil nilai-nilai yang simple saja menjadi 5. Okey, nampak? Ramai calon dia nampak je RM5 dia kata nilai ringgit naik. Salah. Makin besar angka kita ni makin duit kita jatuh. Terbalikkan. Itu clue dia. Lepas tu kat sini awak andaikan nilai duit kita jatuh, duit kita naik bila US $1 sama dengan RM4. Boleh? Boleh tak? So next perlu buat apa? Kita nak tahu dia bijak tak bijak ni. Keterangan. Keterangan dengan Contoh. contoh apa? Perlu kira tak? Dia ada 10,000 tadi kan? Kalau duit jatuh, sampai sekarang dia simpan, kalau duit jatuh, berapa yang dia dapat dalam RM? So awak kira lah. US $10,000 bahagi US $1 darab RM5. Berapa dapat? Lepas tu kalau naik, US $10,000 bagi US $1 darab 4. Berapa dapat? Faham tak maksud cikgu? So dari sini kita tahu dia dikatakan bijak jika berlakunya penurunan ke kenaikan. Faham tak maksud cikgu? Boleh? Jongkit boleh? Boleh. Yingji boleh? Yingji, Ying An. Ni kan semua calon-calon A+ ni. Okey. Ingat tu, jangan apa ni takut tengok soalan kebat macam tu Awak boleh bagi je pendapat awak tapi mesti lagi based on soalan tu macam mana. Kalau dia bagi nilai pertukaran mesti kena kira. Okey? Okey, ada soalan? So kita stop sampai sini. Esok baru kita masuk tajuk seterusnya. Apakah maksud ini ini. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Esok kita nak belajar bila masa kita kata orang minta duit kita, bila masa kita kata kita jual, bila kita kata orang beli duit, jual duit. Esok kita nak belajar tentang jual beli duit. Sebelum ni kita belajar tingkatan 4, jual beli barang. Sekarang kita nak main jual beli duit. Okay. So kita masuk esok yang ni.
Okey, itu saja. Ada soalan nak tanya? Boleh tak semua? Boleh? Boleh. Boleh? Okey, so dah pukul 3:06. Cikgu stop dekat sini. Terima kasih datang kelas hari ini. Okey, semoga berjaya semuanya. Okey, bye. Okey, sama-sama. Okey, bye.